Hai semua, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Sore ini kita akan teruskan lagi perbincangan kita berkenaan dengan tajuk 6.2, ancaman komunis di negara kita. Okay. Jadi gerakan komunis antarabangsa dia telah menganjurkan persidangan lah yang bertempat di Kolkata, India. So hasil daripada persidangan antarabangsa tersebut, satu keputusan telah dicapai iaitu komunis seluruh dunia digesa untuk memperhebat perjuangan menentang kuasa imperialis di Asia. So kuasa imperialis ini ialah negara penjajah lah. Contohnya di Tanah Melayu, kuasa imperialis ni ialah British. So Jawatan Kuasa Eksekutif Pusat PKM di Tanah Melayu ni kita bercakap mengenai PKM di Tanah Melayu, dia telah decide, dia mengambil keputusan untuk lancarkan perjuangan bersenjata. Okay, so tujuan kenapa mereka lancarkan? Sebab nak tubuhkan Republik Komunis, sebuah Republik Komunis di Tanah Melayu. So keadaan ini memaksa British isytiharkan darurat. Okay? Kita isytiharkan darurat. Jadi PKM ni dia tak berdiam diri. So apabila British isytihar darurat, mereka telah bertindak lumpuhkan ekonomi dan infrastruktur serta mengancam keselamatan rakyat. Okay? So kita tengok yang pertama dulu, pengisytiharan darurat. So kenapa darurat diisytiharkan? Ia adalah bersabit daripada peristiwa yang berlaku tarikh dia 16 Jun 1948. So peristiwanya ialah komunis ni telah membunuh 3 orang pengurus ladang yang berbangsa Eropah bertempat di Sungai Siput, Perak. So siapakah 3 orang ni? Arthur Walker, John Allison dan Ian Christian. So tindakan komunis ini telah menyebabkan Sir Edward Gen, sewaktu itu dia telah memegang jawatan sebagai Pesuruhjaya Tinggi British, isytiharkan darurat di seluruh Tanah Melayu. 18 Jun 1948. Okey, tindakan komunis. So ada 4 tindakan komunis, kita nak tengok satu persatu. Yang pertama, komunis lumpuhkan ekonomi. Jadi komunis ini telah sasarkan biji timah dan ladang getah. Why? Kenapa lumba biji timah dan ladang getah disasarkan? Sebab pada ketika itu, biji timah dan ladang getah ni mendapat harga yang tinggi di pasaran dunia. Okay? So bila dia musnahkan biji timah dan ladang getah, ini akan dapat melemahkan ekonomi British. Okay? So apa yang komunis telah buat? So dia rosakkan pokok getah ni, dia pergi takik-takik pokok, dia membakar kawasan ladang getah ni, okey, bakar rumah kongsi. Rumah kongsi ni lah tempat tinggal buruh lah, kedai, sekolah dan membunuh pekerja ladang. Okey, kesannya buruh lombong dan ladang ini hidup menderita lah dalam ketakutan. Okey, itu yang pertama. Macam mana komunis lumpuhkan ekonomi? So, yang kedua, kita tengok komunis ni dia merosakkan infrastruktur. Okay? Infrastruktur ni merujuk kepada kemudahan asas lah, especially sistem pengangkutan dan perhubungan. Okay, apa yang komunis buat? Dia pergi bom, dia rosakkan, dia mengalihkan landasan kereta api sehingga akan menyebabkan kereta api itu terbalik. So kenderaan yang melalui jalan raya telah ditembak dan dibakar. Okay? So komunis itu telah menyerang petugas awam. Petugas awam yang datang ni dia bukan nak buat apa pun. Dia datang, dia nak baiki jalan raya, nak baiki landasan kereta api, nak memasang paip air yang telah dimusnahkan oleh komunis. So mereka ini juga telah diserang. Jadi bila dah keadaan dia macam ni, apa yang keadaan rakyat ketika itu ialah kehidupan rakyat ni menjadi terjejas lah kerana semua kemudahan infrastruktur ni tidak dapat diselenggara dengan baik. Yang ketiga, komunis telah mengancam keselamatan rakyat. So rakyat ini telah diugut, disabotaj, diserang, diperlakukan dengan kejam, dianiaya, diculik, dirampas, lot lah banyak lagi. Sehingga kemuncaknya 5 Julai 1949, komunis ini telah campakkan bom tangan di Siom Circus di Kampar Perak. Akibatnya 46 orang telah tercedera dan 4 orang lagi telah mati. So kita boleh bayangkanlah bagaimana kehidupan rakyat pada zaman komunis ni. So rakyat hidup menderita dan sengsara. Dan yang keempat, yang terakhir sekali, komunis juga selain daripada rakyat, pasukan keselamatan juga turut diancam. So kita boleh menilai dekat sini. So komunis ini memang seorang yang beranilah, sangat berani. Pasukan keselamatan juga turut tidak terlepas daripada diancam. Okay. Jadi balai polis telah dibakar, pasukan keselamatan ni telah diserang, dibunuh dan sebagainya lah. So kenapa dia buat macam tu? So komunis ni dia mencetuskan huru-hara, okay? Dan nak menunjukkan kerajaan tu dah tak berupaya untuk melindungi keselamatan penduduk. So jadi penduduk ni dia akan slowly hilang kepercayaan kepada kerajaan dan seterusnya menyokong komunis lah. Okay, so ini di antara gambar-gambar lah kekejaman komunis ni, antara anggota polis yang terkorban di peristiwa di Balai Polis Bukit Kepong. So mereka telah dibunuh, dibakar. Ini gambar di mana komunis telah merosakkan landasan kereta api sehingga telah menyebabkan kereta api terbalik.
Okey, ini gambar pokok getai telah ditakik. Ya, ini kawasan perkampungan yang enggan bekerjasama dengan komunis. So, perkampungan ini telah dibakar. Ini ialah kenderaan awam yang telah dibakar oleh komunis. So, awak boleh nilai sendirilah sejauh mana kekejaman komunis tu. So, kenapa komunis buat semua ni? Dia nak wujudkan sebuah kerajaan republik komunis. Okey, ini tujuan dia, nak tubuhkan kerajaan republik komunis di tanah Melayu. So, tindakan komunis ini sebenarnya telah menyebabkan rakyat dan kerajaan mula menjalinkan kerjasama untuk membanteras ancaman komunis. So, kita akan tengok mengenai kerjasama rakyat dengan kerajaan ni di dalam tajuk 6.3. So, itu saja untuk hari ini dan selamat belajar.